Turunan dan luas di bawah graf untuk matematik SPM tingkatan 5. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan lihat terus konsep yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, first of all, kita kena tahu bahawa dalam topik ni kita ada dua bentuk graf yang popular yang akan diajarkan. So, kita kadang-kadang nampak graf sama aja, tetapi sebenarnya kita ada dua bentuk soalan berdasarkan pada dua graf yang berbeza. Okey, so yang pertama, yang A tu ni antara jarak dengan masa. Manakala yang B laju dengan masa. Okey, nampak macam sama kan? So apa yang membezakan mereka? Tengok dekat atas tu. Satu jarak, satu laju. Boleh? Jadi apabila dapat soalan, first step adalah kita kena tengok dulu graf dia adalah jarak ataupun laju. Okey. So kalau jarak biasanya dia bagi dalam bentuk kilometer. Kalau laju dia kilometer per hours. Pun begitu, dia bergantung pada soalan lah. Ada meter, ada sentimeter, ada per saat, ada per minit. So, bergantung kepada soalannya. Okey, jom kita lihat dulu apakah yang mewakili setiap kecerunan yang ada dalam graf ni. Contoh pertama. Okey, yang ini namanya lah kecerunan. Kecerunan ni diwakili oleh hal laju. So, hal laju kita ada dua. Satu yang naik, satu yang turun. Dua-dua ni adalah hal laju. Okey. Dua-duanya adalah hal laju. Okey, cari kecerunan. Kalau kita masih ingat dahulu masa belajar PT3, untuk mencari kecerunan, masa kita belajar koordinat kan, jadi kecerunan diwakili oleh N. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni kita belajar yang dululah. Koordinat kan, sama je. Tapi kali ini cikgu tak nak guna yang ni sebab dia dalam bentuk graf. Jadi cikgu nak direct menggunakan graf tersebut saja. Jadi, step pertama. Sebelum itu lagi, kita ada satu lagi yang ni. Yang straight ni. Apakah nama yang straight tu? Itu namanya lah berhenti. Jika graf ni adalah jarak, okay, yang straight tu namanya lah namanya berhenti. Itu adalah berhentinya kereta. Bermaksud bahawa kalau ada sebuah kenderaan, dia bergerak sehingga sampai 120 km, dia akan berhenti. Mungkin dia berhenti dekat RNR ke kan? Berhenti selama 4 jam. Tengok tak? 6 kepada 2 kepada 6. 6 tolak 2, 4. 4 jam dia berhenti. Lepas tu dia kembali semula tempat yang asal. Okey, tu kalau jarak lah. Kalau straight ni, kalau dia laju, straight ni definisi dia lain pula. Nanti kita explain apakah perbezaan dua ni. Jadi untuk jarak itu je awak kena tahu, hal laju dan juga tempat berhenti. Okey, kalau ditanya jarak, senanglah sebab ni adalah graf jarak. Jadi inilah jarak kita 120. Kalau dia bagi lagi jarak, itulah jaraknya. Senang. Kalau dia bagi jarak, terus dapat sebab Y ni mewakili jarak. Satu lagi sebelum cikgu lupa, hal laju ni juga formulanya mesti adalah jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Nanti cikgu tunjuklah macam mana jarak bagi masa. Contohnya kalau nak cari sini kan, jaraknya adalah 120, masanya adalah 2. Jadi 120 bahagi dengan 2. Ya, tak apa, nanti kita tengok soalannya yang lebih jelas sikit. Okay, sekarang kita tengok konsep yang asal dulu. Okey, next. Kita akan perkenalkan yang B pula. Okey, yang tu yang kecerunannya dikenali sebagai perubahan hal laju. Kalau yang ini hal laju aja, yang ini namanya perubahan hal laju. Okey, yang ni ada positif. Okey, untuk perubahan laju ada positif. Perubahan laju, nama lain bagi perubahan hal laju adalah pecutan. Okey, kalau kita belajar fizik, namanya adalah pecutan. Jadi kalau soalan tanya pecutan, itu adalah perubahan laju lah. Tapi dalam term matematik, biasanya dia akan cakap perubahan hal laju. Okay, mana dah tahu soalan yang agak pelik sikit ke, dia tanya cari pecutan. Itu namanya perubahan hal laju. Okey, kalau dia menurun ke situ, namanya hal laju juga, perubahan laju juga, tapi dia negatif. Mengalami nyah pecutan. Kalau dalam bahasa fizik ataupun sains namanya nyah pecutan. Kalau yang tadi namanya pecutan, ni namanya nyah pecutan. Tapi dalam matematik still lagi diguna perubahan hal laju. Kita guna negatif. Jawapannya kena ada negatif. Okey, apakah yang mendata tu? Itu namanya lah hal laju malar, hal laju tetap ataupun hal laju sekata aja. Sebab apa? Sebab dia sekata aja. So ni merujuk kepada 120 pada masa ni, dia maintain je kenderaan tu selaju 120 km per jam. Sampai sini selama 4 jam ni dia maintain je 120 je atas jalan raya. Nak kena saman lah ni kot ya. Highway pun 110 je kan. Ni contoh soalan lah. Okey, dalam yang A ni kita ada jarak. boleh dapatkan jarak kan, graf ni kan. Tapi kalau yang laju ni, macam mana nak cari jarak?
Okey, macam nak cari jarak? Okey, jarak kita adalah luas di bawah graf. Okey, sebab tu nama tajuk ni adalah kecerunan dan juga luas di bawah graf. Ni graf, bawahnya adalah luas. Jadi luas ini mewakili jarak. Okey, kalau nak cari sumur luas, bermaksud inilah jumlah jarak kita. Tetapi kalau nak cari jarak dekat sini aja, kan? Untuk 2 jam pertama aja kita cari luas segitiga ajalah. Okey, kalau nak cari yang belakang ni aja, cari yang luas segitiga belakang inilah dapatlah jarak untuk 4 jam yang terakhir. Itulah maksudnya. Okey, ingat, jadi dapat je soalannya, terus tengok sama ada graf jarak ataupun graf laju lawan masa. Sampai sini okey kan? Okay, untuk lebih faham lagi, jadi kita bagi beberapa contoh soalan asas lah, ya, soalan asas supaya kita lebih faham konsep kita. Okay, soalan pertama adalah contoh yang pertama, kata jarak 2 jam pertama. Jarak 2 jam pertama. Ni 2 jam. Jarak kita sampai 2 jam sampai mana? Ni tengok tak? Sebab ni adalah graf jarak. Jadi inilah jawapan kita. 2 jam pertama adalah 120. Mudah gila. Okey, yang ke B pula. B, laju 2 jam pertama. Dia nak laju. Laju, ingat, laju adalah kecerunan. Laju adalah kecerunan. So, ingat, kecerunan jarak bahagi masa. Jarak kita 120, masa kita 2 jam. Jadi kita dapat 60 km per jam. Okey, next. C. C adalah jarak 4 jam yang terakhir. Ini 4 jam. Bukan 10 tau. 10 daripada 0 sampai 10. Kalau dia nak 4 jam yang terakhir, tolak 2 ni. 10 tolak 6 kan 4 dapat. Jadi itulah 4 jam yang terakhir. Jadi, oleh kerana dia nak jarak, jadi jarak kita ni lah. 2 jam terakhir ni pun juga. Sepanjang-panjang ni lah 120 km sahaja. Jadi, sebab dia nak jarak. Okey. Tapi kalau dia nak laju, nombor D yang D pula. Tengok huruf D. Tengok, kalau dia nak laju 4 jam yang terakhir, kita cari kecerunan. Kecerunan jarak bahagi masa. 120 kita bahagi dengan 4 jam. Kita akan dapat 30 km per jam. So, ingat tidak ada negatif ya. Untuk laju tidak ada negatif. Dia positif saja. Okey, seterusnya. Masa E pula. Yang E pula. E masa dia berhenti. Tengok ni, masa ataupun tempoh dia berhenti. Berapa lama dia berhenti tu? Okey, dia berhenti selama 4 jam. Jadi jawapannya 4 jam lah masa dia berhenti. Okey, purata laju ni special sikit. Purata laju ni kedua-duanya adalah formula yang sama. Formulanya adalah jumlah. Sebab tengok ni, kalau hal laju. Kalau laju saja, dia adalah jarak bahagi masa. Kalau ada purata, tambah je depan. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu je. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Sama je. Cuma tambah depan jumlah. Okay, sekarang ni tengok, jom. Jumlah jarak kita berapa sekarang? Jumlah jarak kita tengok. Dia pergi 120. Lihat, dia balik 120. Jadi jumlah jarak kita adalah 120 tambah 120. Jumlah masa dia ambil selama 10 jam. Jadi 120 tambah 120 bagi 10 jam. Kita akan dapat 24 jam. 24 jam pula. 24 km per jam. Ya, itulah purata hal laju. Secara keseluruhan, boleh katakan daripada kosong sampai balik semula, kenderaan dia secara purata bergerak 24 km per hours. Clear? Okay, harap awak clear. Kalau tak clear, boleh ulang balik. So, kita pergi pula yang graf laju melawan masa B. Kita tengok sikit. Kita buat perbandingan. Nampak sikit macam mana perbandingan dua soalan ini. Okay, yang pertama, dia kata jarak 2 jam pertama. Okay, walaupun soalan sama, yang ni kalau ditanya jarak, senang kerana graf kita dah ada jarak. Ni jarak kita. Okay. Untuk yang ini tak ada jarak sebab ini adalah laju. Jadi ingat jarak kita adalah luas. Jadi dia nak sampai 2 jam pertama. Jadi luas 3 segi ni lah. Kalau kita dapat cari luas tu, itulah jarak dia. Itulah jarak kita. Jadi ingat jarak kita adalah luas segitiga. 1/2 darat panjang darat lebar. Ya, boleh. So lebar kita 2, panjang kita tinggi kita adalah 120. So, darab lah. 1/2 darat panjang darat lebar. So, kilometer lah sebab dia jarak. Yang kedua. Okay, ni dah. Jarak semasa hal laju sekata. Inilah hal laju sekata. Jadi, jaraknya hendaklah dalam luas. So, panjang darat lebar. Okay. Jadi, kita punya lebarnya adalah 4.
panjangnya adalah 120. Nampak? Ya, so darab je lah. So tak ada 1/2 ya, 1/2 untuk segitiga je. So 480 km. Okey, next. Jarak 4 jam yang terakhir. Jarak 4 jam yang terakhir. Okey, 4 jam yang terakhir inilah. Okey, ingat. Jarak lagi. So, kena cari segitiga. Okey, ni juga segitiga. 1/2 darab panjang, darab lebar. Ataupun 1/2 darab tapak, darab tinggi. Mana-manalah yang biasa guna. So, kita dapat 240 km. Yang belakang sekali tu 240 km. Jauh juga berjalan tu ya. Okey, hal laju seragam. Ataupun namanya hal laju sekata. Hal laju sekata, ingat yang sekata mana ni? Yang sekata. Jadi tengok ni, dia tanya laju. Laju dengan laju sama je. Yang untuk graf ni ya. So, ini pun laju. Jadi yang sekata ni lah. Kita pakai itu terus. Itulah jawapan kita. Kita pakai ini terus. 120 km. Okay. Tempoh pada laju mala. Tempoh pada laju mala. Tempoh. Tempoh ni masa. Mala ni berapa lamakah dia mala tu. Itu maksudnya tempohnya. Selama 4 jam. Okay. F. Perubahan hal laju 4 jam terakhir. Ingat, perubahan laju adalah pecutan ataupun kecurunan. Jadi kecurunan oleh kerana dia menurun, hendaklah kita buat negatif. Ya. So, seperti biasalah, laju bahagi masa. Laju bahagi masa. Kita akan dapat. Letak bawah negatif sebab dia lah menurun. Jadi kita dapatlah negatif 30 km per jam. Dia berkurangan. Okay, purata laju. Purata laju sama sebelah. Sama dari segi formula lah. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita mana? Kita dah kira tahu ni ada jarak, ada jarak, ada jarak. Jarak segitiga, jarak mala, jarak segitiga. Ada 3 jarak kan? So 1, 2, 3 ni kita kumpulkan sekali, kita tambahkan sekali, dapatlah jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita berapa? Campur 3 tu 840 dan jumlah masa adalah 10. Jumlah masa daripada 0 sampai 10 tu jumlahnya adalah 10 jam. Jadi 840 bagi 10 kita akan dapat 84 km per hours per jam. Jadi secara keseluruhan inilah konsep yang kita belajar. Ringkasan lah. Tapi soalan banyak lah kan. Awak kena biasa dengan soalan berbagai-bagai. So kalau kita faham konsep ni, insyaAllah kita boleh buat jawab soalan yang lain. Ya. Belum masuk lagi yang ditanya ada T lah. Belum masuk lagi soalan yang ditanya ada V lah. Kan. Jadi tanpa konsep ini maka kita susah nak buat soalan yang lain. So diharap video ini membantu anda. So jangan lupa subscribe channel Cikgu dan kongsikan video ini bersama rakan-rakan awak. Okay.